Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada semua. Alright, so seperti dijanjikan, pagi ni aku nak menjawab beberapa soalan yang aku ada post kat community untuk Q&A session. Korang boleh post apa sahaja soalan yang korang nak ingin tahu, dan aku akan cuba untuk jawab. So pada pagi ni aku nak menjawab beberapa soalan yang telah dipost dekat community. Soalan yang pertama adalah daripada Tuan Azfighters. Azfighter dia punya nama dekat YouTube dia tu, Azfighters. So tuan ni dia nak tanyakan beza antara Bursa Malaysia dan Wall Street. Secara dasarnya aku lebih tertumpu pada Bursa Malaysia, dan aku tak pernah trade Wall Street. Tapi aku boleh bagi beberapa perbezaan lah based on pengetahuan aku. So pertama sekali perbezaan Bursa Malaysia dan Wall Street adalah dari segi jumlah counter. Alright. So tak silap aku Bursa Malaysia lebih kurang 1000 counter. 1000 counter. Kalau Wall Street tak silap lebih ada 100k tak silap aku. Kalau Wall Street. Wall Street. So Wall Street, right, dia punya counter lebih banyak. Tak silap aku 100k seluruh dunia. Dan lagi satu apa paling penting sekali, tentang perbezaan antara Wall Street dan juga bursa adalah dari segi volatility. Volatility bermaksud pergerakan harga, harga saham. So kalau dibandingkan bursa dan Wall Street, Wall Street mempunyai volatility yang lebih tinggi. Memandangkan bahawa Wall Street punya volatility yang lebih tinggi. Alright, memandangkan market, market untuk Wall Street ni lebih besar. Sebab market lebih besar berbanding bursa. So Wall Street agak volatility, pergerakan harga saham dia lebih agresif dan lebih pantas lah. Bermaksud pergerakan saham ni lebih pantas. Lebih pantas. So itu antara perbezaan bursa Malaysia dan Wall Street. Dari segi screening, bagi aku, cara screen lebih kurang sama. So bursa atau Wall Street, cara dia lebih kurang sama. Tapi itu bergantung kepada cara masing-masing lah. Bagi aku cara screen bursa dan juga Wall Street lebih kurang sama. Nak cari potensi sesuatu saham atau pergerakan saham tu lebih kurang sama. So itu adalah jawapan bagi persoalan Tuan Azfighter. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Ditanyakan oleh Muhammad Muhammad Tahir. Muhammad Tahir Darwish. Muhammad Tahir Darwish. So Tuan Muhammad Tahir menanyakan tentang soalan yang amat bagus sebenarnya. Adakah news mempengaruhi pergerakan harga saham? So ini adalah soalan yang agak bagus. Adakah news mempengaruhi pergerakan saham? So jawapan aku adalah ya. Jawapan ya. Alright. Itu dipanggil sentiment. Alright. So sebenarnya sentiment adalah salah satu faktor menyebabkan harga saham itu bergerak naik atau bergerak turun. Tetapi apakah news merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hanya merupakan salah satu faktor untuk menyebabkan harga saham itu naik dan turun adalah sebenarnya tidak benar.
Okay, dia banyak, okay. Dia bukan setakat news saja yang menyebabkan harga saham itu bergerak naik. So sebagai retailer, okay, saranan aku sebagai retailer, kita sebagai retailer, retailer, okay, ataupun retailer, ataupun dipanggil retailer lah, okay, pelabur runcit, okay, sorry, pelabur runcit, pelabur runcit. Okay, apa seharusnya kita buat, okay, sebagai pelabur runcit? Alright, sebab apa kita selalunya apa mentaliti yang ada pada kita perlu ada pada sebagai pelabur runcit, kita kena tahu bahawa news, okay, akan keluar, okay, selepas, okay, harga bergerak. Okay, so selalunya harga akan bergerak ataupun chart, okay, counter akan bergerak dahulu, okay, sebelum news keluar. Okay, so bermaksud harga dah bergerak baru news akan keluar. Okay, dan sebagai retailer, okay, sebagai pelabur runcit, okay, perkara yang kita harus lakukan adalah, okay, perkara yang kita harus lakukan adalah kita kena okay, banyak, okay, bergantung, okay, kepada TA dan FA. So selalunya sebagai pelabur runcit, kebanyakan kita akan banyak bergantung kepada kajian TA dan FA. Okay. So news sebenarnya, okay, akan, kalau dia positif, okay, dia akan membantu sesuatu saham tu akan bergerak. Okay. Tetapi sebagai pelabur runcit, selalunya kita tak akan dapat, okay, sebelum news itu keluar, kita tak dapat kita tangkap sama ada news ataupun satu kawan tu akan bergerak naik atau tidak. So tugas kita sebagai pelabur runcit sebenarnya adalah, okay, kita kena bergantung atau kita kena buat kajian, okay, bagi TA dan FA, okay, potensi sesuatu, okay, sesuatu counter, okay. So itu adalah tugas kita sebagai pelabur runcit. So selalunya kita akan kategorikan kategori beberapa pelabur. Okay, ada insider, okay, ada jerung, ada pelabur runcit. So selalunya pelabur runcit adalah pelabur yang last kali membeli sesuatu saham. Okay, so kita sebelum berlaku begitu, kita kena buat kajian lah. Okay, kita akan buat kajian, kita cuba buat kajian TA dan FA. Okay, so itu adalah tugas kita sebagai pelabur runcit. Okay, so itu bagi soalan nombor 2. Okay, so kita pergi soalan yang ketiga. Okay, so soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga daripada Tuan Smart SMK. Dia punya ni lah, SMK TS Power. Okay, SMK TS Power. Okay, dia menanyakan tentang cara pilih counter untuk short term. Okay, cara untuk pilih counter untuk short term. Alright, so cara untuk pilih, kata macam mana cara untuk kita pilih counter, okay, untuk short term. Dan untuk pengetahuan Tuan Smart SMK TS Power ni adalah, okay, dia bekerja, okay, okay, office hour, okay, office hour. Okay, so dia bekerja sebagai office hour dan dia menanyakan bagaimana sebagai pekerja office hour dia dapat buat atau dia dapat pilih, okay, counter untuk short term. Alright, so untuk Tuan, okay, untuk Tuan Smart SMK TS Power, okay, saya juga, okay, bekerja office hour. Okay, so selalunya saya jarang untuk menyarankan kepada para pelabur, okay, bila dia bekerja sebagai office hour ni, dia sebagai pelabur part time lah, okay, part time. Alright, so dia ada gaji untuk kerja hakiki dia. Alright, so saya juga sebagai pelabur part time, okay. So bila office hour ni dia sebagai pelabur part time, okay. Saya jarang untuk suggest, okay, pelabur part time untuk buat short term. Sebab apa? Kita tiada masa. Okay, pelabur part time selalunya tiada masa, okay, untuk, okay, lihat screen, okay, screen laptop, okay, or handphone, okay, sepanjang masa. Okay, so itu adalah masalah utama bagi pelabur part time. So apakah solution, okay, yang harus dilakukan oleh Tuan Smart
TS Power ataupun sesiapa saja sebagai pelabur part time, okey, sebagai saranan adalah saranan saya, saranan untuk tuan SMK TS Power ataupun siapa saja yang kerja office hour, dia buat dan dia adalah pelabur part time, saranan saya adalah fokus kepada buat capital gain. Capital gain bermaksud kita kembangkan modal kita. Kita kembangkan modal kita daripada kita tumpu kepada bagaimana untuk buat short term. Sebab apa short term? Alright, kita akan ada beberapa intraday, BTST, buy today, sell tomorrow. So benda-benda macam tu agak mengganggu emosi bagi pekerja-pekerja part time. Kita akan terganggu emosi dan juga terganggu kerja hakiki. So saranan saya sebagai untuk semua pelabur part time, sebab saya dah buat, kita fokus pada buat capital gain. So dia jiwa lebih tenang. Jiwa lebih tenang. Alright. So bila sebagai pelabur part time, kita akan ada masa lebih kurang, tak banyak masa. So waktu malam, alright, waktu malam dan waktu pagi subuh, untuk kita buat kajian. So sebagai pelabur part time, peruntukkan masa 1 jam untuk buat kajian saham. 1 jam saja setiap hari. Buka chart dan tengok, buat kajian technical analysis dan juga fundamental analysis. Hanya 1 jam, tak kira pada pagi ke, pada malam ke, tak kisah. Yang penting setiap hari. So setiap hari. So apabila kita tengok chart setiap hari, kita akan rasa macam confident, lebih confident, untuk buat, untuk kita trade pada esok harinya ataupun 2-3 hari. Dan sebagai pelabur part time sebenarnya, kita tak semestinya kita kena trade setiap hari. So itu adalah satu lagi mentaliti yang kita kena tanam dalam fikiran kita. So kita akan masuk apabila ada peluang. Kita akan masuk apabila ada peluang dan fokus kita sebenarnya adalah untuk buat capital gain. So ini adalah main point, yang saya ingin tekankan, capital gain. Alright. Sebab apa capital gain? Kita jiwa lebih tenang. Sebab kita ada kerja hakiki. So itu adalah alright. So satu lagi soalan tuan ni tanya, alright, tentang indikator terbaik. Indikator terbaik. Alright. Apakah indikator yang terbaik dalam untuk buat kajian saham? Jawapan saya adalah tiada indikator yang terbaik. Tiada indikator yang terbaik. So setiap indikator ada kelemahan. Right, setiap indikator ada kelemahan. Right, so bergantung kepada kehendak, ataupun kesesuaian setiap pelabur. Macam saya selesa menggunakan MACD, alright, MACD, RSI, stokastik, alright, dan Bollinger Band. Alright, so ini adalah indikator yang selalu saya pakai. Ada juga orang dia bergantung pada kesesuaian masing-masing. Ada juga yang menggunakan Elliott Wave, ada yang menggunakan Heiken Ashi. So itu bergantung kepada masing-masing lah. Macam saya lebih menggunakan 4 indikator. Ini saja. Yang 3 ni paling utama, MACD, RSI dan stokastik. Ini adalah 3 indikator favorite saya. Bollinger Band ni kadang-kadang lah, selalunya untuk penjualan dan mungkin juga untuk pembelian. So itu bergantung kepada kesesuaian masing-masing. Tapi yang paling penting, tiada indikator yang terbaik. Tiada indikator yang terbaik. So dalam dalam pelaburan, tiada yang pasti. Kita akan mengalami untung, kadang-kadang kita akan mengalami kerugian. Yang paling penting kita kena fokus buat kajian saham, dan buat trading plan yang terbaik, dan jangan mengharap sebenarnya, jangan mengharap dalam pelaburan saham.
Yang paling penting kita nak buat, kita belajar, kita fokus dan kita buat trading plan dan kita masuk dan kita tunggu saja. Dan kalau kita berjaya buat untung, kita buat capital gain. Maksudnya kita buat keuntungan dari segi capital gain. Alright. So itu soalan daripada Tuan Smart SMKTS Power. So seterusnya soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Alright. Soalan yang seterusnya dari Cikgu Hazim. Cikgu Hazim. Cikgu Hazim. Alright, Tuan Cikgu Hazim. Dia menanyakan tentang reversal pattern. Dia menanyakan tentang reversal pattern. Alright. So reversal pattern ni, aku ada buat ada beberapa video aku menerangkan tentang reversal pattern. So reversal pattern ni adalah salah satu cara untuk kita mengenal pasti bahawa suatu kaunter saham tu ingin mengubah trend. Daripada uptrend ke downtrend ataupun downtrend pada uptrend. So reversal pattern yang favorite bagi aku adalah engulfing. Reversal pattern engulfing. Ini daripada downtrend ke uptrend. Engulfing, abundant, baby, dan harami. So ini adalah tiga reversal pattern yang aku favorite aku lah. So selalunya reversal akan disertai dengan significant volume. So selalunya apabila dia ingin membuat suatu reversal daripada downtrend kepada uptrend, selalunya dia akan wujud satu reversal pattern engulfing. Engulfing ni agak engulfing dan juga harami. Dua reversal pattern yang agak strong daripada downtrend, menunjukkan bahawa counter ingin membuat reversal daripada downtrend pada uptrend. Abandon baby ni aku pernah jumpa sekali saja. Tapi yang kebanyakan yang akan wujud adalah engulfing dan juga harami. So dua ni agak strong. Dan apabila dua ni wujud, selalunya dia akan berserta dengan significant volume. Significant volume bermaksud volume yang significant lah. Mungkin 10 juta, mungkin 15 juta. So satu hari. So ini adalah antara reversal pattern. Mungkin ada banyak lagi reversal pattern, tapi aku lebih selalu nampak dua ni, engulfing dan harami. Abandon baby ni jarang sikit. Dua ni yang selalu aku nampak bila satu counter ingin membuat reversal pattern daripada downtrend pada uptrend. Macam mana untuk kita detect tiga reversal pattern ni. Tuan Cikgu Hazim, saya sarankan tuan kena belajar untuk cari reversal pattern dalam weekly and monthly chart. Alright. So biasakan mencari reversal pattern ni dekat weekly dan monthly chart. Selalunya dua reversal pattern ni selalu wujud di carta-carta yang agak besar, weekly dan monthly chart. Ada juga terjadi di daily chart, tapi jarang berlaku. Kalau dapat tu bermaksud dia akan membuat reversal secara sementara. Sebab mungkin weekly dan monthly chart dia masih lagi di bahagian downtrend. So dia boleh jadi berada di daily juga, tetapi selalunya dia akan wujud di weekly dan monthly. So kena belajar cara untuk baca weekly dan monthly carta yang lebih besar. Dan boleh juga untuk kita guna indicator. Guna indicator. Right. So indicator, kenapa kita kena guna indicator? Kita kena cari bullish divergence. Bullish divergence ni adalah salah satu setup yang agak kuat dengan menggabungkan RSI, RSI dan stokastik. Tuan boleh tengok beberapa video saya tentang bagaimana kita detect bullish divergence menggunakan RSI dan stokastik. Nanti tuan boleh tengok lah beberapa video saya. So ini adalah cara untuk kita detect reversal pattern.
Okay, so kita pergi question seterusnya ataupun soalan seterusnya, soalan yang kelima. Okay, soalan yang kelima, alright, daripada Tuan Amirul, okay, Amirul Muhammad. Okay, Tuan Amirul Muhammad, okay, menanyakan tentang cara warren tukar pada mothershare. Okay. Cara warren tukar pada mothershare. Okay. Bagaimana untuk kita tukar warren? Okay, warren ni aku akan refer kepada WA, okay, WA, WB, okay, WC, okay, WD, right, atau WE. Okay, aku tak nampak lagi WF. So ada 3 jenis, okay, WA, WB, WC, WD atau WE. Alright. So bagaimana nak tukar warren kepada mothershare? Okay, dari segi cara ataupun proses dia aku tak tahu. Okay, tak tahu cara untuk tukar. Okay, tapi bila seharusnya tukar warren, okay, kepada mothershare, okay, bila, okay, sampai, alright, tarikh, okay, luput, okay, ataupun dipanggil maturity date. Okay, so maturity date ni korang boleh tengok dekat KLC screener lah. Okay, dia ada maturity date. Aku ada beberapa video menerangkan tentang warrant ni. Okay, dan untuk kita tukar warrant pada mothershare, satu lagi syarat adalah, okay, mothershare, okay, harga mothershare, okay, mesti melepasi, okay, strike value atau dipanggil exercise, okay, exercise value, okay, counter warrant. Okay, so dua maklumat ni, okay, dua maklumat penting ni kita boleh jumpa di dalam ni lah, okay, di dalam KLC screener. Okay, korang boleh tengok, okay, beberapa video aku terangkan tentang maturity date dan exercise value. So bila dia melepasi, okay, apabila tarikh luput sampai dan mothershare dia melepasi strike value atau exercise value counter warrant, kita boleh tukar warrant ni kepada mothershare. Proses aku tak tahulah sebab aku tak pernah buat pertukaran. Okay, tapi bila tu aku tahu. Alright. So itu adalah soalan bagi daripada Tuan Amirul Muhammad. So soalan yang seterusnya, okay, soalan yang terakhir, okay, aku dapat 6 soalan. Alright. Okay, soalan daripada Puan Zulaiha Bakar. Okay, Puan ke Cik ke? Cik lah, Cik Zulaiha Bakar. Okay, dia menanyakan tentang ilmu trade counter warrant. Okay, so ilmu trade counter warrant. Okay, so ilmu trade counter warrant ni, okay, aku classify sebagai ilmu advance. Okay, bagi aku ilmu advance di mana kita kena faham banyak benda. Okay, kita trade counter warrant ni berbeza berbanding trade counter mother atau counter mark. Okay, kalau bila kita trade counter mark ni, okay, kita fokus kepada satu chart saja. Tapi kalau trade counter warrant kita kena fokus, okay, pada dua chart. Okay, dua chart. Okay, bermaksud mothershare, okay, mothershare dan warrant. Alright, so dua chart sebelum kita trade counter warrant. So setiap chart tu, okay, dia kena ada kriteria-kriteria, okay, untuk kita pilih, okay, counter warrant yang terbaik. Selalunya counter warrant bergerak mengikut, okay, counter mallet. So secara generalnya aku ada buat video, mungkin Cik ataupun Puan Zulaiha nanti boleh tengok, okay, video-video saya. Alright, counter mothershare ni, okay, selalunya warrant akan ikut mothershare. Okay, so kalau mothershare atau counter mark ni bergerak naik, okay, warrant ni lebih banyak lagi naik. Okay, tapi masalahnya kalau mothershare dia sideways, okay, ataupun downtrend, okay, warrant ni lebih lagi jatuh. Okay, dia akan bergerak downtrend. Okay, sideways dan downtrend mothershare, warrant akan bergerak downtrend. Kalau mothershare downtrend, okay, warrant lagi bergerak lagi downtrend. Okay, lagi jatuh lagi banyak. So berhati-hati dengan warrant. So ilmu trade warrant ni aku tak boleh cerita secara ringkas. Dia kena
lebih mendalam. Okay, lagi advance. Aku kategorikan ilmu trade warren ni agak advance. Okay, dan agak sukar. Okay, mungkin agak sukar untuk maybe memahami sebab dia ada kena faham bullish divergence. Okay, bagaimana support dan resistance. Okay, bagaimana kita nak detect pergerakan mother share. Okay, bagaimana kita nak tahu reversal candle akan wujud dekat mother share. So itu semua ilmu yang agak advance. Okay, dan game untuk trade counter warrant ni selalunya aku tak fikir pasal cut loss. Alright, cut loss lah. Okay, so lebih kepada kita sudah bersedia untuk serap segala kerugian. So itu adalah game counter warrant. Okay, so itu adalah game counter warrant. So that's why aku tak saja sangat kepada newbie. Okay, so paling penting korang kena strength dulu, terkuatkan dulu general atau basic, okay, sebelum masuk ilmu, sebelum masuk trade atau sebelum trade counter warrant. Sebab apa, kalau tersalah, okay, korang boleh terduduk ataupun tergolek. Okay, sebab apa, dia punya kerugian agak besar, lagi besar. Okay, mungkin rugi dalam 50%, 70% dalam masa yang agak singkat. So agak bahaya. Right, tapi apa yang boleh aku katakan, okay, boleh tengok, okay, beberapa video, okay, yang saya share, okay, dekat YouTube, okay, bagaimana nak screen counter warrant, okay, DNEX, macam mana saya screen counter DNEX, okay, warrant, okay, so boleh tengok nanti. Kalau rasa berat, itu bermaksud, okay, puan ataupun cik belum sedia lagi lah, okay, untuk trade counter warrant. Okay, boleh trade tapi sedia untuk menanggung sebarang kerugian yang besar. Okay, so itu adalah mentality yang perlu ada untuk trade counter warrant. Alright, so itu saja untuk Q&A session. Okay, soalan. Sesiapa yang ingin bertanya boleh terus bertanya dekat community. Okay, boleh klik dan bertanya apa saja dan aku akan jawab. Okay, beberapa soalan. Okay, hari ini aku dapat 6 soalan dan aku jawab ke 6-6 je. Okay, itu saja. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh saja. Okay, tanya dekat YouTube channel aku lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.